Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang bertekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari the segment podcast. Malam ni malam kisah seram subscriber, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber. Dan aku ada someone on the line, iaitu pemanggil yang baru yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment. Dan dia berada dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai semua. Siapa cakap tu? Hello. Dia punya friendly macam Siapa cakap tu? Ha? Nama siapa? Okey. Nama samaran je kot. Okay. Silakan dengan nama samaran. Okey, nama samaran saya Fina. Saya daripada Johor Bahru. Okay. Orang Kota Tinggi. Orang Kota Tinggi Johor Bahru. Okey. So, macam mana keadaan di Johor musim-musim hujan ni, semua okey ke kat sana? Hopefully okey lah. Banjir belum lagi. Banjir belum lagi, and hopefully jangan banjir lah. Hopefully. Okay, so Fina, macam mana Fina boleh terjumpanya di segmen ni sebenarnya? Sebab saya minat dengan cerita-cerita seram. Dan channel The Segment terkeluar dekat recommendation ke? Tak, cari dekat YouTube. Oh, cari kat YouTube. Oh, pandai cari kat YouTube The Segment So macam mana bila you tengok cerita-cerita seram dekat The Segment, macam mana, apa yang you rasa sebenarnya? Okey lah, banyak pengajaran, banyak yang kita boleh jadikan pedoman untuk kita kan, untuk teruskan hidup. Ada yang sama, ada yang lebih kurang. Hopefully malam ni tak sama kot. Okay, alright. So macam biasa, bila kita call subscriber, diorang akan kongsikan kisah seram dengan The Segment lah. Jadi untuk malam ni, Fina ada berapa banyak cerita yang Fina nak kongsi dengan kita ni? Rasanya 4 cerita. 4 cerita Baik tu, 4 cerita kan. Okay Fina, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Fina yang pertama. Okay, cerita yang pertama, masa zaman sekolah menengah dulu. Saya asal orang kampung. So saya sekolah di sekolah menengah, tapi tak payah sebut lah kan nama dia. Tak kisah. Sekolah menengah tu kira dah lama lah. Time kira lagi zaman bapak saya sekolah. Sampai saya sekolah. Lepas tu dia tutup sebab Petronas ambil dan pindah ke tempat lain lah. Okay. Tapi tapak sekolah saya tu adalah tapak tempat Jepun berkawat. Oh, okay. Alright. Okay, hopefully memang masa mula-mula masuk tu macam kita duduk asrama. Jadi kita macam okey lah, kita ramai kawan yang satu kampung dengan kita, yang sebaya dengan kita. Jadi macam tak takut sangat lah. Jadi saya ditempatkan di dom bawah, iaitu dom E. Masa tu mula masuk okey lah, meriah, ramai kawan-kawan, lebih kurang macam 12 orang satu dom. Okay. So kita orang kenal, masing-masing kenal, beritahu asal dari mana apa semua. So dah kenal, jadi kita orang dapatlah loker masing-masing. Untuk pengetahuan Hafiz, dalam dom tu
loka dan tingkap, jarak satu loka tingkap, satu loka tingkap. Okey, faham. So pada malam pertama tu saya tak dapat tidur sebab tempat baru kan. Jadi malam tu saya susah nak tidur. Orang lain lagi berbual, main game. Dulu lagi Nokia, apa tu, Nokia yang baling anjing tu. Aku dah agak dah dia mesti cakap Nokia baling anjing dia. So kalau baling pun tak ada benda kan. Kan anjing pun tengok segan dia tengok di telefon tu. So malam tu saya tak dapat tidur. Saya just tengok-tengok macam mana ragam orang dalam dorm tu kan. Ada senior, ada junior. Kita orang ada senior dalam 2 orang dan junior lebih kurang ramai jugalah. So kita orang ni bawa diri masing-masing lah. Ada yang kemas loka, ada yang tengah makan, ada yang masak Maggi, macam-macam. Ada yang iron baju sekolah, macam-macam lah buat kan. Jadi masa tu ialah Fiz, zaman sekolah, zaman susah kan. Apa ada pakai, apa ada makan, betul tak? Betul. So kita orang ni macam suka tengok orang yang banyak makanan, yang pakaian dia mewah-mewah. Tak sama macam kita kan. So malam tu Ina tak dapat tidur dan Ina tertumpu pada satu sudut di hujung dinding. Dia ada loka, sebelah tu tingkap dan ngam-ngam dekat penjuru dom. Okey. Dan malam tu Ina perasan ada bayang hitam dan itulah pertama kali hijab Ina terbuka. Oh, okey. Ina nampak ada bayang, cakap ingatkan bayang orang kan. Lepas tu bila Ina dah baca doa, tidur, malam tu Ina tak boleh tidur. Dan benda tu kacau. Ina tidur kat katil, tapi kat belakang Ina tu macam ada orang berdengus. Macam suara sepanjang malam azan subuh baru hilang. Dan sepanjang malam tu Ina tak boleh tidur. Sentiasa dia berdengus dekat belakang Ina tu. Dan sentiasa. mulut Ina kaku untuk baca, tak terlepas satu ayat pun tak boleh, kaku. Alamak. Tapi alhamdulillah tak kena timpa tak. Dia tak ada kena hempap semua, tak ada lah. Tak. Dia cuma berdengus kat telinga je. Tapi masa dia berdengus kat telinga tu, dia ada tak macam menonjolkan diri dia ataupun tunjukkan keadaan dia yang sebenar? Dia besar dia macam orang, cuma hitam je. Muka tak ada, hitam semua. Macam bayang, hitam je semua. Macam bayang. Oh, faham. Jadi the whole night, satu malam tu memang kerja dengar dia punya berdengus je lah. Azan subuh baru hilang. Ya Allah, macam mana awak tidur tu, Fina? Memang tak tidur. Memang Tapi tak nasib tidur lah hopefully memang masa tu memang tak sekolah, just macam pengenalan budak-budak baru. Nasib baik tak sekolah, just kenal-kenal macam mana budak form 1 kenal lah. Jadi pagi tu senior kenalkan kita orang dengan cikgu-cikgu, dengan warden-warden. Alhamdulillah lah, kita orang tak itu sangat kan. Tapi dekat sekolah tu macam dia lebihkan budak asrama ni untuk buat banyak aktiviti. Oh, faham. Macam taekwondo, silat. Dan budak sekolah kat situ kebanyakan masuk taekwondo, dan yang masuk silat tak banyak, boleh kira pakai jari kot. So kebanyakannya semua masuk taekwondo lah. Silat kurang. Lebih kurang macam 30 orang je kot yang masuk silat. Oh, termasuk saya. Tak ramai lah yang masuk silat sebenarnya. Tak. Jadi masa kejadian tu hanya berlaku sekali saja ke, ataupun dia ada episod ulangan, ataupun dia masih mengganggu pada malam sekali tu? je. Oh, sekali je lah. Maybe pengenalan. Mungkin dia bagi salam pengenalan. Dia tak pernah jumpa Fina kan? Salam pengenalan, dan pada hari tu hijab Ina mula dibuka. Dan bila Ina cakap hijab Ina ni dibuka ataupun terbuka, jadi maknanya itu adalah pertama kali lah yang Ina pernah yang mampu ataupun boleh nampak benda-benda yang sedemikian. Yang nampak real. Okey. Jadi hijab Ina tu terbuka sampai sekarang ataupun di pertengahan? Sekarang. Sampai sekarang? Ya. Aduh, Mak Ai. Dan takkan boleh tutup. Alamak, takkan boleh tutup.
Disebabkan Ina tak nak tutup ataupun memang dah jumpa ustaz ke siapa-siapa untuk tutup memang tak boleh? Dah jumpa. Dah banyak kali cuba tutup tapi tak boleh. Apa alasan yang diberikan bila dia kata tak boleh tutup? Itu kelebihan Ina dan itu kurniaan yang di atas. Tapi Ina So kalau dah terbuka, terima je lah. kalau dah terbuka macam tu dan kebanyakan orang kata selalu sangat nampak benda-benda macam ni, kadang-kadang naik rimas juga kan? Rimas juga Pis, tapi dah biasa. Dah biasa. Jadi orang kata perasaan takut tu dah makin lama makin tak ada lah Tak. Makin lama makin ria, dah makin lama dan makin menggugat sesiapa yang pakai pendamping. Macam Ina. Siapa yang pakai pendamping, Ina, diorang akan tergugat bila berhadapan dengan Ina sebab diorang tahu Ina nampak apa yang ada belakang diorang. Bahaya awak ni. Bahayalah pada Ina sebenarnya. Betul lah, bahayalah pada awak sebenarnya sebab awak tahu apa benda tu sebenarnya. Kan? Seram Okey, itu adalah cerita Ina yang pertama lah daripada zaman sekolah tu cerita yang pertama. Okey, cerita yang agak menarik, cerita orang kata permulaan cerita yang baik. Okey, jom tanpa bermasa jom kita dengarkan cerita Ina yang kedua. Cerita yang kedua masa tu Ina form 5. Dan dom yang digunakan hanyalah dom belakang, iaitu dom C dan dom F. Okay. Jadi budak lain semua dah balik ke rumah. Tinggal budak form 5 dengan form 6 je. Okay. So malam tu lepas Ina balik prep, Ina biasalah pergi toilet, basuh muka, gosok gigi, ambil semayang kan. Pada malam tu Ina tak jangka yang Ina berbual dengan benda yang menyerupai kawan baik Ina sendiri. Ini yang tak syok bila benda yang dah menyerupai ni. Yelah, masa tu Ina gosok gigi dekat bilik wuduk. Jadi Ina ingat itu kawan Ina kan. Ina berbual lah dengan dia. Tadi study apa, makan apa. Dia cuma diam dan gosok gigi dan tunduk saja. Iya tak, apa pun tak. Jadi Ina pelik. Ina cakap, kenapa Lela ni macam senyap je, tak bercakap, iya tak, apa tak, tak jawab apa Ina tanya kan. Lepas tu Ina siap gosok gigi, Ina bawa Ina punya berok gigi sama obat gigi balik ke dom yang sama dengan kawan baik Ina tu lah. Okay. Dan apa surprise-nya ialah kawan Ina tu tengah baring dan berbual sambil makan keropok. So habis rasa siapa yang Ina jumpa tadi? Itulah dia kan. Tapi masa Ina tegur dia kan, dia dia langsung tak menoleh, tak ada apa, dia just macam tu je lah. Dia gosok gigi. Dia cuma gosok gigi je sambil pandang dan ke bawah. tunduk ke bawah. Jadi apa perasaan bila bila Ina dah masuk dalam bilik kan, nampak Ina punya member tengah baring pula atas katil. Ina tak puas hati. Ina tak puas hati Hafiz. Ina rasa macam Ina ni kena main-mainkan je. Ina pergi balik ke bilik wuduk dan Hafiz nak tahu apa? Tak ada orang pun kat situ. Dah agak dah confirm tak ada orang. Rupanya Ina gosok gigi seorang-seorang. Gosok gigi seorang-seorang, nampak benda tu pergi tegur pula kan. Tak, sebab Ina ingat itu kawan Ina. Sebab kelakuan dia dan perangai dia sama macam kawan Ina tu. Jadi maknanya rupa, bentuk, badan, muka semua sama lah. Dan yang untungnya nasib baik dia tak toleh. Kalau dia toleh mungkin dah pengsan kot. Kan kalau dia toleh tiba-tiba muka robek sebelah ke kan. Tapi saya tak dapat bayangkan Saya tak dapat bayangkan bila Ina dah settle dekat bilik wuduk tu, masuk dalam bilik, tengok member, alamak, member aku atas katil tengah makan keropok dan Ina tak puas hati. Ina pergi balik ke bilik wuduk tu dan Ina tengok memang tak ada orang. Kalau saya jadi Ina, saya memang tak patah balik dah pergi bilik wuduk tu. Memang confirm lah kena kacau. Habis masa tu Ina tak jangka yang gosok gigi tu bukan dia. Sebab Ina jangka memang dia. Yelah. Sebab perangai dan kelakuan dia sama. Sebab dia tak bercakap dan dia tak menjawab apa yang Ina cakap dan dia tak iyakan pun apa yang Ina tanya.
So Ina datang dekat kat dia. Ina tanya, Lela, tadi bukan kau gosok gigi sama dengan aku ke? Kan aku tanya kau makan apa, belajar apa. Taklah nak, aku dari tadi atas katil ni tengah makan keropok. Bila masa aku pergi toilet? Belum pergi toilet lagi, kata dia. So habis rasa takkan merembang semua tu. Jam kepala time tu kan. Confirm meremang segala macam, semua dah fikir macam-macam dah time tu kan. Tapi kawan Ina ni tahu tak? I mean Ina ada bagi tahu tak pada si Lela ni yang apa yang terjadi sebenarnya? Beritahu, tapi dia cakap kau biar betul lah. Betul tak tipu, kata Ina. Memang sebelah Ina tu dia buka air dan dia gosok gigi. Dan yang untungnya pada Ina, dia tak toleh. Dia diam je gosok gigi je. Jadi apa kata si Lela ni bila Ina dah bagi tahu dia yang dia apa yang Ina nampak dia dekat dalam toilet dan sebagainya ni? Dia tak berani lah. Dia pergi toilet ramai-ramai lah. Kan confirm macam tu kan. Dia dah masa tu masa zaman muda kan, umur baru 16-17 tahun kan. Form 5 kan tadi kata form 5 kan. Form 5. Form 5 umur 17-18 tahun kan. Confirm lah kan ramai pergi toilet kan. Institut ni dekat mana? Dekat Johor? Dekat Johor ke? No, dekat area Pengerang. Oh, Pengerang So guys, kalau korang tahu kat mana tempat Ina ni belajar dekat kawasan area Pengerang ni, korang komen dekat chat box ataupun korang komen di bawah. Sebab aku tak tahu, yang Ina pun tak nak bagi tahu kan. Jadi apa kata korang tolonglah aku untuk orang kata untuk bagi tahu aku dekat mana sebenarnya sekolah si Ina ni sebenarnya kan. Tapi itulah Ina, bila benda-benda yang menyerupai ni kan, macam selalu yang saya cakap dengan caller-caller yang lain kalau kita nampak kakak cantik ke, kalau kita nampak gula-gula ke, kita nampak siapa-siapa lah kita dah tahu rupa dia ni macam mana. Jadi kita pun dah boleh expect apa yang betul akan jadi ataupun kita boleh expect yang rupa dia ni macam mana dan sebagainya. Tapi bila benda yang menyerupai ni, kita tak boleh nak expect apa-apa kan. Sebab kita anggap itu kawan kita. Itu yang problem. Kita tak puas hati, kita patah balik dan kita tengok memang tak ada orang kat situ. Memang saya gosok gigi seorang-seorang. Itu tak cantik nak weh. Tapi yang bestnya Hafiz, masa Ina gosok gigi sebelah dia, Ina tak berdiri berloma pun tak berdiri langsung. Just rasa macam anggap Lela gosok gigi sama dengan saya kan. Jadi okey lah, tak apalah. Itu kan ada kawan gosok gigi kan. So sukalah malam tak ada orang teman kita gosok gigi apa semua kan. Tak sangka pula yang itu bukan Lela. Itu dalam pukul berapa tu lebih kurang tu? Pukul 10. 10 malam? Yalah dah nak tidur lah kiranya ni. 10 malam dia buat kelakar pula macam tu kan. Alright. Okay, so itu adalah cerita Ina yang kedua. Okay Ina, jom tanpa masa, jom kita dengarkan cerita Ina yang ketiga. Okay, cerita Ina yang ketiga ni best. Dan Ina rasa Hafiz pun tak jangka Ina akan cerita benda ni. Okay, subuh tu Ina dengan kawan baik Ina, Esa, dia cakap besok pagi kita bangun sama-sama, mandi sama-sama, basuh baju sama-sama. So basuh baju ni dekat bawah blok, bawah dom lah kiranya kan. Jadi turunlah 2 orang ni, saya dengan Esa ni turun basuh baju kat bawah kan. Kawan saya guna mesin basuh baju, saya pakai tangan je. Tapi bila spin baju pakai mesin basuh lah. Dah siap semua. Dia cakap dah siap nak? Dah. Jom lah kita sidaikan baju. Jom lah. Jadi Ina sidai ada 2 tempat. Satu ada yang tempat bumbung dan satu lagi ada tempat yang tak ada bumbung. Jadi Ina tengok pagi tu macam cerah. Jadi Ina sidai tempat yang tak ada bumbung. Dan Esah ni sidai dekat tempat yang ada bumbung. Tapi yang kacau benda yang kacau tu bukan kacau Ina tapi kacau kawan Ina. Dia tengah sidai-sidaikan baju ni kan baju kan banyak kan dekat tempat pondok tu yang ada bumbung tu. Lepas tu dia cakap dengan Ina, Nah, kau dah siap? Dah. Kau dah siap? Dah, kata Ina. Jom lah kita naik atas mula. Jom lah. Dalam naik tangga tu, dia tanya Ina, nah tadi kita berdua je kan turun bawah. Okey, memang berdua, memang tak ada orang pun kat bawah tu. Ina cakap itu kan. So, siapa yang angkat baju bila aku sidaikan baju? Siapa yang angkat baju bila dia tengah sidaikan baju? Lama. Tapi masa tu Fiz belum azan subuh tau. Macam pukul 5 suku gitu. Awal pagi lah ni.
Jadi kita orang berebut mesin basuh. Nak kejar, nanti kan ramai orang kan. Yes. Kalau pukul 6 orang dah ramai, dah jam. Bilik basuh baju tu memang dah jam. Jadi kita orang bangun awal, kita orang cakap okeylah kita basuh baju. Tapi yang kacaunya tu dia kacau pada kawan Ina, dia tak kacau pada Ina. Tapi lah kawan Ina pun tanya Ina kan. Mulanya Ina cakap, ya ke Esa? Ya. Hari ni Esa kena, besoknya Ina pula kena. Oh, besoknya Fina pula kena. Besoknya tu Ina angkat kain baju tu kan kiranya macam hujan, jadi Ina sidai kat dalam pondok je. Jadi Ina angkat kain baju, Ina cakap, kenapa orang tu angkat kain baju dari tadi macam non-stop tau. Dia angkat je kain baju tapi non-stop. Yang Ina nampak hanyalah bayang hitam dari belakang je. Ina cakap apa tu kan. Lepas tu Ina cepat-cepat angkat kain baju, lepas tu Ina tunggu masuk dom. Lepas tu Ina cakap dengan kawan Mbak Ina tu, Ina cakap betul lah yang kau cakap tu, memang betul kat situ ada. Tapi sebenarnya tapi yang masih Ina Silakan teruskan. Masih nak naik atas tu, Ina cakap dengan Esa tu, dia cakap betul kan aku cakap kan kau tak percaya kan? Percayalah, dah kena kot aku tadi. Tapi yang masih Ina angkat kain baju tu maghrib. Oh, waktu maghrib, okey. Sebab kain baju Ina dah kering, so nak lipat lah masuk dalam loker kan. Tak sangka pula Ina pula terkena masa tu. Sebab masa tu Rio, orang dekat bilik basuh baju banyak, orang dekat bilik iron banyak. So macam tak takut lah kita nak angkat kain baju, betul tak? Betul. So tak jangka pula masa tu tak ada orang yang, yelah kita tengah angkat kain baju. Habis bayangkan ada orang depan kita tengah angkat kain baju dan non-stop. Tapi kain baju siapa yang dia angkat? I don't know Hafiz. Dia main angkat suka-suka dia je main angkat kain baju kan. Tapi kalau kena dan kalau pagi besok tu bila dah kita kan nak pergi sekolah pukul 7 pagi. Betul tak? Betul. So pagi tu Ina tengok baju yang bukan orang tu angkat berterabur kat bawah. Alamak, leceh lah benda ni kan. Leceh kan? Dia konon-konon dia angkat baju dia punya kan. Tapi padahal bukan baju dia. Lepas tu dia main campak je kat lantai kan. Yelah, penat lah budak yang basuh baju tu. Kesian lah kalau kena pada saya pun. Yelah, kalau saya dah penat-penat basuh baju, tiba-tiba semua baju saya kat lantai, confirm mengamuk lah kan? Betul tu. Mulalah kita nak menyalahkan satu sama lain kan. Kau angkat baju tak betul lah. Betul. Dia jadi macam fitnah macam tu kan. Aduh ya. Tapi masa bila benda tu jadi, kira jarak tu berapa jauh? Jarak antara Fina angkat kain baju dengan jarak dia angkat kain baju tu, jauh tak jarak dia? Tak, dekat je Fiz. Macam 2 langkah. Oh, dekat sangat ni, 2 langkah. So macam Ina tak expect pun itu bukan orang. Sebab Ina anggap itu orang. Sebab masa tu dekat tempat yang pondok tu memang tak ada lampu. Just kita berpandukan lampu dari dom E. Oh, sama-sama je lah. Dom yang bawah tu lah. Sebab lampu dia terang terus ke tempat yang sediakan baju. So macam tak expect lah yang itu bukan orang kan. Tapi tak nampak lah muka dia Tak, dia nampak dari belakang je. Oh, maknanya masa Ina pandang tu bahagian belakang badan dia lah. Dan dia pun angkat satu persatu kain bajunya tu. Seram lah Nasib baik. Tapi yang peliknya non-stop Hafiz. Banyak pula baju dia angkat time tu Dan pagi besok berterabur semua kat bawah. Nasib baiklah rumah saya pakai dryer kan. Kita tak perlu nak gantung baju kat luar. Kalau tidak memang aku tak nak angkat kain baju. Confirm. Okey Ina. Okey, itu cerita Ina yang ketiga Cerita yang ni best sikit. Sebab dia lain sikit kan. Sebab selalu kita nampak kata orang terjumpa dekat belakang tiang lah, belakang itu, belakang ini. Tapi ni dia siap angkat kain baju tu Siapa tu kan sebenarnya kan? Saya tahu kot kan? Angka juga kan sekolah Fina ni dekat Pengerang ni. Okey nah, jom tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Fina yang keempat. Jom. Okey. Ni cerita yang last Ina nak cerita.
Dan cerita ni pengalaman masa Ina sekolah dululah kan. Um, masa tu Ina join silat. Okay. Dan silat tu adalah silat lintau. Silat lintau? Okay, saya tak pernah dengar silat lintau ni sebenarnya. Kalau kami panggil silat lintau, ada orang panggil itu silat harimau. Okay, silat harimau pernah dengar. Tapi kami panggil silat lintau, kami tak panggil silat harimau. Kenapa? Tak tahu, memang cikgu kami panggil silat lintau. Okay, daripada Tok Guru dia dah. Tok Guru dia panggil silat lintau lah Okay. Right. Okay, apa ni? Silat tu dia ada buka gelanggang dan tutup gelanggang. Okay, jadi setiap kali buka gelanggang, kita masuk dalam gelanggang. Okay. Dalam tu ada dalam lebih kurang 50 orang. So kita akan berlatih dan kita akan berlawan sesama sendirilah. Untuk ingat ibu 1 sampai 30. Ini sparring kan ni, sparring. Okay. Tapi Alhamdulillah Ina belajar memang tak guna senjata, just seni mempertahankan diri je. Okay. So malam tu cikgu dah cakap kalau nak keluar pergi toilet, beritahu dia, jumpa dia sebelum keluar gelanggang. Okay. Dan masa tu Ina tak tahan nak terkencing kan. Ina cakap dengan cikgu, cikgu saya nak pergi toilet. Lepas tu dia baca-baca, okay boleh keluar. Lepas tu sebelum nak masuk kita beritahu dia, cikgu saya nak masuk. Dia buka gelanggang baru saya masuk. Okay. Dia tutup gelanggang semula. So adat silat ni ada buka dan tutup gelanggang. Yep. So siapa yang keluar gelanggang tanpa beritahu cikgu, nahas lah dia balik nanti. Sebab setiap buka dan tutup gelanggang ada bacaan dia. Betul. Cuma bacaan dia tu bacaan ayat-ayat Al-Quran ataupun selawat je lah, zikir kan. Betul. Macam selawat, macam la ilaha illallah gitu. So macam Ina pun okey lah silat macam gini kan. Ina masuk silat sejak Ina form 1 sampai Ina form 4. Okay. Tapi sampai form 4 Ina kena stop. Sebab apa? Sebab masa tu dah ada upacara mandi limau. Okay. Upacara mandi limau ni adalah untuk pelajar-pelajar silat yang dah senior. Untuk kita cepat ingat daripada ibu 1 sampai 30. Okay. So cikgu akan pilih-pilih budak-budak senior untuk wakil sekolah lah untuk masuk pertandingan silat. Itu kan. Masa tu Ina umur 16 tahun. Dan balik daripada silat tu, Ina biasalah berbual dengan kawan-kawan Ina semua. Penat kita silat apa semua. Okey lah. Balik tu dah ada salin baju apa semua, basuh muka, gosok gigi, ambil semayang dan baca doa dan tidur. Dan pada malam tu, untuk pengetahuan Hafiz, dalam tidur Ina bersilat. Ina bersilat tak ada time tidur? Okay. Dan pagi besoknya Ina dah lepas mandi apa semua. Masa tu hari Ahad, hujung minggu kan, tak sekolah. Jadi kawan Ina cakap, Kak kita praktis jom silat yang malam tadi tu, yang buat tu, yang baru tu, yang 30. Habis bayangkan Ina boleh apa daripada ibu 1 sampai 30 sekelip mata je. Seakan-akan kaki dan Ina digerakkan oleh seseorang. Oh, faham. So masa tu Ina macam tak expect lah yang macam Ina ni macam lain kan. Tapi kawan baik Ina tu perasan, Kak kenapa akak hafal dari 1 sampai 30? Bukan akak tak hafal ke yang 30 tu? Dan masa tu Ina terdiam. Ina cakap tak tahu macam tangan ni lembut dan kaki ni lembut, digerakkan oleh seseorang, tapi tak tahu macam mana boleh gerak sendiri. Dan masa tu Ina bersilat dekat surau atas. Okay. Surau tu jaranglah digunakan kecuali kalau macam hujan lebat. Jadi budak perempuan tak boleh nak pergi ke masjid kan. Jadi diorang semayang kat surau atas je. Jadi surau atas tu jaranglah digunakan. Tapi hopefully bersih lah. Memang ada AJK surau yang bersihkan kan. Dan Ina bersilat dalam tu. Dan kawan-kawan Ina peranjat. Orang cakap macam mana Ina boleh hafal daripada ibu 1 sampai 30. Kata Ina, mungkin ini efek Ina mandi limau. Ina cakap macam tu lah sebab nak sedapkan hati kan. Tapi sebenarnya bukan Hafiz. Dan sebenarnya apa jadi tu?
Okey, kalau Ina beritahu Hafiz jangan terkejut. Ha. Sebenarnya yang Ina bersilat dalam mimpi tu Ha. adalah saka keluarga. Saka keluarga. Ha. Hei, bila Ina cakap saka keluarga Tu tiba-tiba. dia macam mana cakap, masa Ina pergi berubat tu, kata orang yang berubatkan Ina tu, dia benda tu dah lama perhatikan Ina, dan hopefully Ina 16 tahun, Ina dah cukup matang untuk terima dia. Dan pada masa tu Ina kena histeria agak teruk, sampai pergi sekolah pun pengsan, pergi surau pengsan, pergi sembahyang maghrib kat masjid pun pengsan. Dan Ina lost hilang terus. Contohnya kita sembahyang maghrib tak apa-apa Fiz. Tapi bila nak baca Yasin, Ina dah lost, hilang terus. Lost maksudnya macam tak boleh. Dah pengsan lah. Oh, okey, alright. Macam Ina histeria gitu, memang tak ingat apalah. Okey. Dan pada masa tu benda tu berjangkit. Lepas Ina orang ni pula, lepas tu orang ni pula, lepas tu orang ni pula. So macam cikgu dah pening, cikgu bawa budak perempuan balik ke dorm, dan mana yang tak mampu cikgu obatkan, diorang hantar pulang. So pada masa tu banyak jugalah tempat Ina pergi berubat. Dan ada sometime tu Ina pergi satu rumah tu, Ina baru pergi kat pagar dia, beri salam kan. Dia buka pintu tau, tapi jarak pintu ke pagar dia tu agak jauh lah Fiz. Okay. Dia cuma cakap apa, jangan masuk, balik kata dia. Tuan rumah tu cakap? Jangan masuk, balik kata dia. Sebab saya tak mampu nak ubat awak. Sebab Hafiz bayangkan, bila orang lelaki dan termasuk abang Ina pegang kaki Ina, Ina terajang abang Ina tu terselit kat tepi sudut. Kuat tu nah. Hafiz bayangkanlah, bila Ina pingsan kat sekolah, orang yang angkat Ina ni bukan orang perempuan tau, orang lelaki. Diorang tak mampu nak angkat Ina, diorang pakai heret je. Punya berat. Dan masa tu dah banyak jugalah tempat Ina berubat, dan last sekali baru jumpa bapa angkat Ina. Dan masa tu macam abah pun dah buntu nak cari tempat berubat kat mana. So jumpa dengan bini Pak Haji ni, dan Pak Haji dia tunjukkan alamat, dan malam tu kita orang pergi berubat. Kata dia yang pada Ina ni bukan kaleng-kaleng. Sebab dah bercampur dengan yang kat asrama, dengan dah bercampur dengan yang sekolah. Jadi bila bertembung 3 grup, dan Ina pingsan terus. I see. Jadi maknanya yang saka yang duduk dekat Ina ni memang yang kuat punya lah ni. Silat punya. Silat punya saka ni. Saka apa? Saka harimau. Jadi lepas pada Ina dapat tahu yang apa kira macam Ina dah ada ataupun mempunyai saka harimau ni kan. Saka harimau tadi Jadi lepas pada berubat tu semua okey ataupun masih terpaksa menjalani beberapa session lagi? Macam Ina berubat, lepas tu okey. Lepas tu seminggu tu macam berterusan Pis. Macam ada je lah gangguan. Ada yang daripada sekolah, ada yang daripada asrama. Kalau Ina demam ni 3 hari berturut-turut takkan baik. Kecuali berubat jumpa Pak Haji Ina baru baik. Leceh lah macam ni. Leceh tak leceh lah. Tapi yang bagusnya, yang bapa angkat Ina tu cakap, dia cakap dengan mak bapak Ina, ini adalah ujian untuk keluarga Ina. Dan mak bapak Ina kena sabar, ada anak perempuan seorang yang sakit macam ni. Dan macam Allah tu nak menduga sejauh mana kesabaran mak bapak Ina terima Ina yang sakit macam ni. Jadi sampai sekarang ke? Ina macam ni sampai sekarang ke? Tak, yang sekarang Ina dah okey. Yang saka silat tu dah tak ada. Dah habis lah. Kira dah habis berubat, dah okey. Sekarang ni cuma gangguan sama ada tumpangan ataupun orang hantar je lah. Ada juga orang menghantar ada Fiz, sebab Ina bisnes online. Ina jual apa Ina?
Tak adalah banyak sangat, cuma jual kosmetik Nur Aisyah. Kosmetik Nur Aisyah. Tak apa nak, nanti bila kita dah habis kita punya podcast ni, Ina bagi link bagi link kosmetik tu kan. Saya akan letak kat description. Mana dah tahu penonton-penonton nak beli kosmetik ke, nak beli untuk bini dia ke, girlfriend dia kan. Boleh Hafiz. Tapi berbalik pada cerita yang saka harimau, saka silat tadi tu Jadi maknanya bila Ina terdapat ataupun benda tu datang ataupun masuk pada dalam diri Ina, maknanya saka tu memang tak bertuan lah sebelum ni. Macam mana Kak? Kan Ina cakap ini adalah keturunan. So yang lama-lama punya dia cari tuan baru dan dia terjumpa Ina adalah cucunya. Secara tak sengaja dia terjumpa Ina adalah cucu keturunan tersebut lah. Jadi tanpa rela Ina dah bawa benda tu. Sebenarnya Fiz, bapa angkat Ina cakap, masa tu dia tanya satu soalan yang cepu mas pada mak bapak Ina. Dia tanya Ina lahir pagi ke, subuh ke atau malam kan? Selalunya kan baby akan lahir antara pagi, subuh ataupun malam. Betul. Tapi Ina tak. Dah lahir petang. Ina dilahirkan pada 12.30 hari masa tengah hari tegak. Matahari naik tegak betul. Okay. Alright. So, itu adalah not bad. Macam mana? Yang tu adalah apa? Kiranya tak baik lah Fiz. Macam masa tu kan 12.30 adalah matahari tengah naik tegak. Kita kan kalau kita jadi manusia kita tengah makan, betul tak? Betul. Tapi masa tu lah Ina keluar dan masa tu juga time untuk waktu pada makhluk halus tu akan keluar. Faham. Jadi dia pun dah dapat tahu yang Ina adalah cucu cicit keturunan dia tu, dan dia pun datanglah kepada Ina, dan masa tu Ina berumur 16-17 tahun nak dekat 17 lah. Tapi itulah bila orang cakap macam yelah saka harimau ni, kan ada setengah-setengah orang kata dia macam jadi panas baran, betul ke? Betul. Memang panas baran, memang kerja nak marah je menjang. Betul. Pantang salah sikit marah. Betul. Tapi alhamdulillah Ina berubat dengan bapa angkat Ina tu baik. Dan bapa angkat Ina cakap satu je. Memang dia boleh tutup hijab mata Ina ni sekejap je, dalam 1 atau 2-3 hari. Tapi dia akan terbuka semula dan terus buka sampai bila-bila. Walau ada orang tutup sekalipun dia akan terbuka semula. Macam Ina cakapkan tadi pun sampai sekarang lah hijab Ina terbuka sampai sekarang. Jadi bila Ina cakap hijab Ina terbuka sampai sekarang jadi kebiasaannya Ina memang akan nampak lah benda-benda ni kan. Dan Ina akan nampak benda ni sentiasa nampak, ataupun dia ada time-time dia je yang Ina akan nampak. Macam Hafiz cakap lah, ada yang nak menonjol je Ina nampak, yang tak menonjol Ina tak nampak. Cuma Ina rasa macam meremang je gitu. Lagi satu, kalau tempat tu tak pernah pergi, dan tempat tu adalah tempat yang ada benda-benda macam tu, Ina tak akan boleh masuk. Ina akan duduk luar je. Bila Ina cakap Ina takkan boleh masuk ni, seolah-olah ada orang menghalang Ina masuk, ataupun Ina sendiri yang tak nak masuk? Macam Hafiz cakap lah, sebab Ina macam ni kan, Ina ni ada pendamping yang menghalang Ina untuk masuk ke situ. Faham. Dan pendamping Ina ni dah lama sebenarnya dengan Ina. Cuma baru sekarang Ina nampak rupa dia sebenar. Takut tak? Tak, sebab dia seorang puteri yang cantik, yang berasal dari gunung. Meremang bulu roma Ina bila cakap macam tu. Aduh yai. Jadi dia adalah pendamping Ina yang seorang puteri yang cantik yang berasal dari gunung. Betul tu. Okey. Dan dia memang akan sentiasa berada dengan Ina di mana-mana saja Ina pergi. Betul. Dan dia seolah-olah macam protect lah. Dia seolah-olah macam protect Ina daripada segala benda kejahatan. Okey. Dan selepas Ina berubat macam-macam tempat, macam-macam orang, macam-macam perangai lah Ina jumpa orang tempat berubat apa benda kan. Okay, hopefully baru-baru ni jugalah orang yang ubatkan Ina tu cakap yang pendamping Ina ni sangat cantik dan lawa, macam Puteri Guna Ledang itu. Okay. Tapi bezanya dia pakai selendang putih. Dan dia sangat cantik. Kalau orang tengok pun terpegun dengan kecantikannya.
Dan dia baik. Dia tak akan apa-apa Ina. Dia akan protect Ina. I see. Dan dia So sampai sekarang hopefully kalau nak buang pendamping Ina ni agak susah sebab dia tak sebati dengan Ina. dah lama dah pendamping ni? Dah. Berapa lama lebih kurang? Agak-agak berapa tahun? Lepas Ina berubat dengan orang yang mandikan Ina dengan 7 jenis bunga. Itu yang masa berubat, masa nak buang saka ni. Masa tu Ina sakit macam histeria gitu Fiz. So Mak Ina ni cari inisiatif untuk berubat lah dengan area-area situ juga kan. So jumpa ada orang perempuan makcik tu, dia ubatkan Ina, dia cakap ambil bunga 7 jenis bunga. Dan dia akan masuk ke dalam tempayan, dia akan mandikan Ina lah. Masa tu Ina berkemban dan Ina mandi dengan air 7 jenis bunga. Dan pada masa tu Ina tak tahu bacaan dia tu apa. Dan orang tu lah yang kasih pendamping pada Ina. Oh. Ingat Ina masa tu Ina umur 16 tahun. 16. Kira form 4, form 5 lah ni. Sekarang Ina dah 30. Hafiz kira lah. Lama tu kan. 12 tahun ada kan. 12 tahun dia dengan Ina kan. 12 tahun. Tapi itulah nasib baik lah bila Ina pun dah dapat tengok muka dia, dah dapat tengok dia macam mana. Kata tak ada, orang kata pendamping tak mengerikan, okey lah kan. Tapi yang tak bagusnya Ina akan malas. Macam mana dia malas, Ina akan malas juga. Malas dari segi apa tu? Macam mana kalau contohlah kita dah buat kerja rumah pagi tu kan. So nanti abang cakap Yang awak ni ke tak semain dulu. Kejap penat ni buat kerja rumah kan. Macam mana dia malas, Ina akan malas juga. I see. Tapi bila Ina cakap terus terang bila Ina solek Ina akan cantik macam mana dengan sama macam pendamping Ina. Maknanya kecantikan tu kira orang kata setaraf lah dengan dia. Macam ni lah kan? Bab-bab cantik, bab-bab penyulik memang rajin Bila bab-bab solat dia jadi malas. Betul. Itu tak boleh gang. Tapi cerita Ina ni menarik. Cerita Ina yang nombor 3 ni sebabkan dia lain sikit daripada cerita yang kebiasaan kita dengar. Dan saya rasa ini adalah kali kedua kot yang saya dengar yang daripada caller the segment yang dia ada seolah-olah sebagai mungkin bukan seolah-olah lah yang dia ada pendamping sebenarnya kan. Sebab dulu kita ada satu caller juga, bukan caller tetapi dia more pada rakan YouTube saya iaitu Pika Storyteller kan. Dia pun dia pun dapat rasakan yang seolah-olah dia ada pendamping yang melindungi diri dia daripada buatan orang, santau dan sebagainya kan. Jadi untuk Ina pula, Ina sendiri pun dah confess yang dia adalah pendamping kan. Jadi mungkin sebelum ni pun Ina macam tadi Hafiz ada ingat yang Ina cakap yang Ina pernah kena buat orang sebelum ni. Betul. Dia hantar santau ke macam mana? Betul. Apa jadi? Daripada gemuk ke kurus, daripada selera makan tak selera makan, dan Ina jadi terlampau kurus dan perkara tu disedari oleh suami Ina sendiri. Demam Ina tak baik-baik. Okey, dan sekarang dah okey lah. Maknanya benda tu dah tak ada dah lah. Tak adalah, Alhamdulillah, dah okey dah. Dan Ina dapat tahu tak siapa yang sebenarnya buat benda tu? Dapat. Itu dalam kalangan keluarga ataupun rakan-rakan? Tak boleh beritahu. Nampak kita bagi soalan killer punya kan? Sampai terkedu Ina nak jawab tapi tak apalah sama ada dia keluarga ke rakan-rakan ke, kita doa yang baik-baik supaya orang kata benda tu tidak diulangi. Dan macam saya lah kalau kata buatan orang ni dan sebagainya, kalau boleh kita maafkan dia, kita maafkan dia, kita cuba untuk confront dengan dia, cerita apa masalah dan sebagainya, cuba. Sebenarnya buatan orang ni mungkin silap pada mulut Ina lah, sebab Ina mungkin sound orang tanpa tapis, dan orang tu sakit hati dan orang tu hantarlah apa yang tak baik pada Ina kan. Betul. I mean kita manusia macam-macam ragam kan. Kita mulut macam-macam mulut kita ada kan. Kita ada berapa banyak manusia, berapa banyak ragam kan. Tapi itulah tak kisahlah mulut kita ni laser ke apa ke kan. Tapi bila kita menyantau orang, itu adalah orang kata bagi saya itu memang salah dari sisi agama sebenarnya kan. Sebab kita buat memang kejahatan. Pada Hafiz memang salah. Tapi pada zaman sekarang benda tu macam
Normal kot. Ina dah biasa dengar kot ramai orang kena santau dan lagi teruk daripada Ina pun ada kan. Saya pun pernah dengar juga orang kena santau teruk sampai sakit dan sebagainya. Ya Allah, minta simpang Sampai tak lah. boleh bangun pun ada kan. Ada kan. Minta simpang jauh-jauh lah benda-benda macam ni kan. Tapi Alhamdulillah masa Ina kena, Ina boleh buat kerja semayang semua boleh. Cuma itulah mungkin dah nak terkena kan, kita tak tahu kan. Dan masa tu habis bayangkan berat badan Nina berkurang sampai 20 kg. 20 kg? 20 kg ni 2 kambing beras ni. 2 kambing beras angkat kiri kanan lah. Macam itulah berat awak sebelum ni. Ringan sangat tu Ina Itulah. Tapi Alhamdulillah lepas berubat tu dah okey lah. Jadi masa lepas jadi benda ini soalan terakhir saya lah Mungkin dah lepas jadi benda macam ni, pernah tak Ina confront balik orang yang menghantar tu dan mungkin minta maaf dengan dia ke apa? Saya tak tahu. Mungkin pernah. Saya minta maaf dengan dia sebab mulut saya lah yang punya pasal. Dan dia pun sebab saya sedar itu salah saya. Jadi dia pun okey lah Saya pun maafkan dia. So macam dah lupa lah. Apalah kita kalau boleh kita lupakan je lah apa benda yang dah berlaku kan. Kata benda tu kadang-kadang kita ni cakap ikut sedar mulut tanpa sedar benda tu menyakitkan hati orang. Betul-betul menyakitkan hati orang. So kita tak tahu pula orang tu boleh buat kita macam tu kan. Dan alangkah terkejutnya kalau orang tu adalah area dekat gila dengan kita. Itu lagi macam orang kata lagi sadis lah daripada kalangan keluarga sendiri, daripada adik-beradik ataupun daripada rakan-rakan baik kan. Itu sedih sikit lah. Okey terima kasih sangat-sangat Ina sebabnya sudi berkongsi cerita dengan kita ni. Cerita nombor 3 ni saya memang suka tapi saya ada satu pesanan untuk Ina. Sebelum Ina bagi pesanan dekat orang, bagi saya satu pesanan dulu. Okey, macam Ina cakap tadi pendamping Ina banyak protect Ina dan sebagainya. Tapi kalau boleh towards the end of the kira kita kalau minta perlindungan, kita minta pada yang satu lah. Kita jangan minta pada betul. Itu Ina tahu Hafiz. Untuk pengetahuan Hafiz, pendamping Ina ni hanya ada pada waktu pagi je. Waktu pagi dia ada timing pula pagi je. Malam dia dah balik lah ke tempat dia. Tapi kalau Ina dalam bahaya, dia akan terus protect Ina terus. Betul datang. Dan dia akan cala bala atau berdarah-darah semata-mata nak lindungkan Ina. Tapi kesian lah, tengok dia tu kesian. Yelah, kesian lah kan. Sebab macam Ina cakap, dia pun dah sebati dengan Ina kan daripada dulu sampai sekarang kan. So macam nak buang dia pun agak susah lah itu Hafiz. Sebab orang yang ubatkan Ina cakap dia baik dan dia akan protect Ina. So tak payah kot buang. Itu saya pun tak tahu macam mana nak nasihatkan on that particular part sama dia nak buang ke tak. Sebab benda tu tak jadi kat saya tak tahu kan. Tapi mungkin benda tu dah jadi dekat Ina kan. Ini tergantung pada diri sendiri. Betul. Sebab Ina pun cakap yang dia baik dan sebagainya. Jadi lumrah manusia ni kita akan rasa macam alamak kesiannya kan, janganlah kan. Macam tu. Jadi bukan macam mana Ina cakap kan, Ina cakap dengan Hafiz benda ni dah sebati. So kalau dia tak ada walau satu hari pun, Ina akan rasa macam sunyi ni hari ni. Dia tak ada datang ke, dia sibuk ke, atau dia ada masalah ke. Ina akan rasa macam tu. Dah. Padahal suami ada kan. Tapi Ina rasa macam mana cakap, benda tu Ina akan rasa sunyi. Kalau satu hari tu dia tak ada, Ina tak boleh. Mungkin Ina belum ready lagi kot nak lepaskan dia. Mungkin, saya pun tak tahu. Mungkin kan. Itu kata yang ubatkan Ina tu, tunggu Ina betul-betul ready baru boleh lepaskan dia. Kalau takkan boleh. Kalau dia ubatkan Ina sekalipun untuk buang benda tu, kalau Ina panggil dia balik, dia akan terus datang dan terus melekat dan takkan boleh buang. Faham. Menarik cerita Ina malam ni Okey terima kasih sangat-sangat sebab join podcast The Segment. Tapi sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, Ina ada apa-apa pesanan tak untuk Ina berikan pada penonton-penonton The Segment yang tengah menonton sekarang ni? Silakan. Okey, pada penonton-penonton The Segment, hari ni Ina cerita pasal zaman persekolahan Ina dan mulanya hijab Ina terbuka, dan macam-macam benda yang terjadi pada Ina. Dan Ina harap apa yang jadi pada Ina ni takkan jadi pada orang lain.
Hopefully lah. InsyaAllah kan. Kita doakan yang terbaik untuk semua, untuk Ina juga. Dan saya mewakili tim The Segment, kita akan mendoakan Ina supaya orang kata kehidupan Ina di masa-masa yang akan datang akan lebih terjamin, lebih sihat dan juga selamat daripada segala benda yang kurang sihat ni lah. Alright Ina. Tapi habis Ina nak beritahu satu hal lagi. Silakan. Okay, sebenarnya Ina ni ada keistimewaan, dan keistimewaan itu adalah daripada pendamping Ina juga kan. So kalau mak Ina atau bapa Ina akan sakit, 3 hari sebelum diorang sakit, Ina akan mimpi dulu. Oh. Jadi bila diorang sakit datang jumpa Ina, bawa minyak kan untuk urut diorang, Ina dah tahu dulu. Ina dah tahu diorang ni sakit apa sebenarnya. Macam contohnya masa tu bapa Ina ada sakit kaki tak silap. Dia bawa minyak tu datang ke Ina, dia cakap tolong urutkan boleh. Lepas tu Ina ketawa je. Waktu kata bapa Ina kenapa? Tak ada apa-apalah. Dan pada masa tu Ina cerita dengan mak, sebelum abah bawa minyak tu Ina dah mimpi dulu. So kalau macam family Ina ke siapa-siapa sakit, Ina akan dapat mimpi dulu, dan diorang akan datang jumpa Ina untuk bawa minyak untuk urut. Tapi itu adalah hanya untuk family lah. Maknanya Ina akan bermimpikan family sahajalah kan? Betul? Itu kelebihan lah. Itu kelebihan yang orang kata yang elok lah bagi saya, sebab kan kita dapat tahu yang orang tu sakit dan sebagainya. Jadi kalau katalah orang tu nak sorok-sorok dia punya penyakit pun tak boleh lah. Betul tu. Oh ya, sebelum kita gerak Ina, saya baru teringat satu soalan yang saya nak tanya Ina ni. Okey, kan tadi Ina cakap ya hijab Ina terbuka dan sebagainya kan. And then saya ada satu soalan di mana bila kadang-kadang bila The Segment, bila saya buat live show ataupun bila saya buat buat podcast yang macam ni kan, kadang-kadang saya nampak tau dekat dalam bahagian komen yang cakap dekat belakang Abang Hafiz ada benda lah, ada itulah, ada ni. Tapi betul ke yang orang yang mempunyai keistimewaan ni dia boleh nampak melalui lensa kamera ni? Betul. Memang betul? Betul. Oh. So, saya contohlah kan selalu kalau kita tengok cerita-cerita hantu kan, betul tak? Selalunya ada gambar yang akan dinampakkan dan ada gambar yang tak nampak, just macam bergerak-gerak kursi ke meja gitu kan. Tapi Ina nampak apa yang gerakkan tu, Ina nampak. Faham. So itulah kan tukang orang yang buatkan Ina tu cakap sebenarnya hijab Ina ni terbuka, bahaya pada diri Ina dan bahaya pada orang yang ada pendamping. Diorang akan tergugat bila berhadapan dengan Ina walaupun hanya selisih bahu. Masa tu Ina pergi kedai dan Ina terselisih bahu dengan seorang uncle ni lah. Dia tengok Ina macam tak puas hati. Dia cakap asal pakcik ni macam tak puas hati je. Lepas tu naik kereta tu Ina cakap dengan suami kan, Bang tadi ada pakcik tu kan, bila terlanggar bahu dengan Ina dia macam tak puas hati je tengok Ina. Sebab malam tu baru Ina perasan yang pakcik tu ada yang mendampingi dia. So dia akan tergugat bila berhadapan dengan Ina. Oh, macam tu pula. So siapa je yang ada pendamping, bila berhadapan dengan Ina, diorang akan rasa yelah, dia rasa cakap budak ni nampak apa yang belakang aku, tak boleh jadi ni, kata dia. Diorang jadi insecure. Diorang takut macam rasa diorang akan terbongkar ke apa, tapi Ina tak cerita pada siapa, cuma suami dia lah yang tahu. Yalah, kan? Tapi so far kalau macam dalam cerita semut segala video di segmen yang mungkin yang pernah Ina tengok Ina ada ini saya just nak tanya kalau ada tak ada lah Ina ada nampak apa-apa tak yang ada di belakang saya sebenarnya bila any shows yang saya buat, live show ke dan sebagainya, ada tak yang Ina nampak? Ada tak Ina nampak apa-apa? So far buat masa sekarang tak ada kot, cuma nampak lah ensi tu je bergerak-gerak gitu-gitu je. Tak ada nampak apa-apa. Alhamdulillah. kita ni buat je cerita seram lah kan, tapi bila benda-benda ni datang nak mengganggu ni, kita pun cabut lagi dulu Tapi itulah Hafiz kan ada anak kan. Bagus Hafiz beli plat zikir macam Ina beli sekarang. Plat zikir ada. Jadi rumah tu sentiasa rasa sejuk. Betul. Sejuk je bila ada orang ngaji kan. Betul. Plat zikir tu memang saya ada beli dan memang selalunya memang kita akan pasang lah dekat rumah bila time kita nak tidur, kita on plug tu sampailah besok pagi kan. Dia.
Okey Nah, terima kasih sangat-sangat Nah sebab sudi berkongsi cerita dengan The Segment untuk malam ni. Memang cerita yang sangat menarik Nah. Tapi Nah kalau kata diorang minta untuk part kedua ke part ketiga ke, Ina nak datang balik tak? Boleh, tak ada masalah. So guys, apa lagi guys, kalau korang suka cerita dengan apa daripada Fina ni, korang komen dekat chat box, korang komen dekat bawah. Untuk part tu kita bawa Ina balik untuk part tu, okey. Kepada siapa yang ada kisah seram untuk share dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @thesegmentofficial. Dan jangan lupa join the Discord channel, okey. Aku rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.